Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam biru warna. Yang dihormati Profesor Dr. Aisyah Abdullah, pengarah program Bahasa Tidak Formal Lumrah Kehidupan, serta ahli panel dan hadirin yang dihormati sekalian. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam forum kita pada malam ini. Hadirin yang dihormati, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan panel jemputan kita pada malam ini, iaitu panel yang pertama ialah Saudari Nurul Hanis, panel yang kedua ialah Saudari Nur Alisa, panel ketiga kita ialah Saudari Izian Syazwani, dan panel terakhir kita ialah Saudari Siti Nur Ifa. Baiklah, pertama sekali diminta untuk panel pertama kita, Saudari Nurul Hanis, untuk memperkenalkan diri. Okey, terima kasih Cik Moderator kita, Cik Bashira. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama diberi Nurul Hanis binti Ahmad Zamri. Okey, saya berasal daripada Temerloh Pahang dan kini saya bekerja sebagai penolong pegawai Jabatan Komunikasi di Jabatan Komuniti Malaysia. Terima kasih. Terima kasih panel pertama kita. Seterusnya kita teruskan sesi perkenalan ini kepada panel kedua kita, iaitu Saudari Nur Alisa. Persilakan. Okay, terima kasih kepada Cik Moderator. Nama saya Nur Alisa binti Hadri. Saya merupakan seorang wartawan di sebuah saluran media prima dan sekarang saya pun masih bertugas di sana. Saya pun berasal dari Kelantan dan saya serahkan kembali kepada Cik Moderator. Itu sahaja pengenalan daripada saya. Terima kasih panel kedua kita. Baiklah, seterusnya kita teruskan lagi sesi perkenalan ini kepada panel ketiga kita, iaitu Saudari Izian Syazwani. Dipersilakan. Assalamualaikum. Boleh saya berikan sedikit pantun? Dipersilakan. Okey, saya cuba ya. Assalamualaikum pembuka bicara. Izian Suratman nama hamba. Terima kasih sudi memilih hamba ke forum perdana yang tidak pernah disangka-sangka. Okey, nama saya Izian. Saya dari Kuala Lumpur dan masih datang Kuala Lumpur. Saya merupakan bahasa Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya tidak banyak pengalaman dan saya masih berjinak-jinak dalam topik yang kita bahaskan ini, tapi saya pernah bekerja di Dewan Bahasa dan Pustaka di Jabatan Pengembangan Bahasa Melayu dan Sastra. Jadi dengan adanya sedikit ilmu ni, saya boleh berkongsi yang mana saya rasa bermanfaat, memberi kebaikan dan bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu Forum Bahasa Tidak Formal Lumrah Kehidupan. Okay, saya serahkan kembali kepada Cik Bashira. Okay, terima kasih atas perkenalan tadi. Akhir sekali kita teruskan dengan ahli panel kita yang keempat, Saudari Siti Nur Ifa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ifa binti Marzuki. Saya berasal dari Kedah. Saya merupakan seorang guru di sekolah menengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas sesi perkenalan sebentar tadi. Baiklah, saya Bashira binti Jafar selaku moderator anda pada malam ini. Seterusnya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada malam ini. Tajuk forum kita ialah mengenai penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda, iaitu bahasa tidak formal lumrah kehidupan. Bahasa tidak formal merupakan bahasa yang berbentuk bebas, iaitu bentuk bahasa yang tidak mementingkan peraturan bahasa. Bahasa ini juga mempunyai banyak pencampuran kod. Sebagai contoh ayat yang menggunakan bahasa tidak formal ataupun memiliki unsur pencampuran kod ialah seperti "Sorrylah, I tak perasan semalam," kata Aina kepada rakannya. Ayat tersebut mempunyai pencampuran antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Seterusnya, penggunaan bahasa tidak formal digunakan oleh generasi Y dan ia semakin memberi kesan terhadap bahasa kebangsaan. Hal ini demikian kerana faktor yang mempengaruhi bahasa rojak ini begitu meluas digunakan oleh masyarakat pada masa ini. Seperti yang kita sedia maklum, bahasa berupaya mengangkat martabat sesuatu bangsa di mata dunia selain daripada menggambarkan sahsiat seseorang individu. Bahasa yang santun dan beradab mencerminkan budi pekerti masyarakat mulia, beramah, bersopan santun dan berbudi bahasa. Baiklah, sidang hadirin sekalian,
bagi meneruskan program kita pada malam ini untuk mengupas dengan lebih lanjut mengenai topik kita pada malam ini. Persoalan pertama bagi mengupas tajuk forum kita pada malam ini ialah apakah ciri-ciri penggunaan contoh dan ataupun contoh bahasa tidak formal. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama tadi kepada ahli panel kita yang pertama, Saudari Nurul Hanis. Mohon saudari untuk memberikan penjelasan mengenai soalan tersebut. Silakan. Okey, terima kasih Cik Moderator atas soalan sebentar tadi. Okey, soalannya berbunyi ciri bahasa tidak formal ya. Cik Moderator. Ya. Okey. Ya. Bagi mengupas sedikit mengenai ciri bahasa tidak formal ini. Okey, ciri yang pertama adalah sebelum tu saya ingin mengupas sedikit mengenai kupasan saya sendiri berkenaan tajuk kita iaitu bahasa tidak formal lumrah kehidupan. Okey, seperti yang kita tahu, penggunaan bahasa Selangor ini merupakan bahasa yang kerap digunakan dalam kehidupan harian kita, terutamanya dalam kalangan remaja. Okey, menurut Nur Faizah dan Sa'adiah Ma'arif pada tahun 2017, bahasa Selangor ini merupakan bahasa yang digunakan oleh remaja atau golongan tertentu yang kebanyakannya bahasa ini kurang difahami. Okey, dan bahasa ini menggunakan konsep baharu yang tiada di dalam kamus bahasa. Okey, sebelum tu izinkan saya bertanya kepada moderator dan panel sekalian, adakah anda semua pernah menggunakan bahasa Selangor? Bagi saya sendiri, saya pernah menggunakannya. Okey, jelas sekali bahasa Selangor ini digunakan dalam kalangan remaja ataupun diri kita sendiri dalam harian kita, kehidupan harian kita. Okey, untuk pengetahuan hadirin sekalian ya, bahasa Selangor ini adalah salah satu punca rosaknya bahasa Melayu kita dan menjatuhkan kedaulatan bahasa Melayu kita sendiri. Okey, tidak dinafikan ya, bahasa Selangor ini tidak dinafikan bahasa Selangor ini bukanlah satu bahasa yang tidak wajar digunakan. Namun ianya tidak perlu ataupun tidak patut digunakan di dalam majlis-majlis yang formal dan sebagainya. Okey, bahasa Selangor ini bukanlah bahasa yang digunakan di dalam percakapan, malah ianya digunakan juga di dalam penulisan kita. Okey, saya bagi contoh ya, di dalam percakapan kita, contoh di kalangan remaja lelaki. Okey, contohnya kau ni kunyit lah. Okey, perkataan kunyit itu sepatutnya tidak perlu digunakan. Okey, kita boleh menggunakan bahasa yang lebih formal seperti contoh ya, kau ni tidak patutlah mempunyai perasaan sesama sejantina, macam tu. Okey, sebagai contoh dalam penulisan pula. Okey, ini contoh di dalam perbualan WhatsApp lah kebanyakannya kan. Okey, contoh come on lah, jomlah lepak. Okey, come on tu sepatutnya digunakan di dalam perbualan bahasa Inggeris. Okey, tapi kita singkatkan sebagai come on. Okey, sebagai penutup isi saya sendiri, saya ingin menjawablah soalan daripada Cik Moderator kita mengenai ciri-ciri bahasa tidak formal. Okey, apa yang terlintas di fikiran saya sekarang ni ya, ciri tidak formal ini salah satunya ialah seperti yang Cik Moderator kata tadi, percampuran kod. Okey, saya setuju dengan Cik Moderator tadi, percampuran kod ni adalah satu bahasa tidak formal yang kerap digunakan. Okey, contoh, seterusnya ciri kedua yang ingin saya beri ialah percampuran dialek. Okey, sebagai contoh ya, budak itu badan sahaja kocik tapi budak itu badan sahaja besar tapi hati kocik. Itu contoh percampuran dialek yang kerap digunakan oleh kita lah dalam kehidupan harian. Okey, itu sahajalah daripada saya. Saya serahkan kepada Cik Moderator kita. Terima kasih. Terima kasih pada pertama kita, sungguh padat ya. Sidang hadirin, sebentar tadi penjelasan mengenai ciri-ciri ataupun contoh bahasa tidak formal yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua, Saudari Nur Alisa, mengenai implikasi ataupun contoh bahasa tidak formal yang sering digunakan oleh masyarakat kita pada hari ini. Dipersilakan.
Terima kasih pada Cik Moderator atas soalan yang diajukan. Okey, seperti yang kita tahu, penggunaan bahasa Melayu tidak formal ini banyak dikesan dalam pertuturan atau percakapan harian kita. Tetapi dalam perbincangan forum pada kali ini, saya akan memfokuskan tentang implikasi, iaitu soalan yang ditujukan oleh moderator, tentang penggunaan bahasa Melayu tidak formal dan di media-media sembang cyber seperti WhatsApp, WeChat, Instagram, Facebook dan sebagainya, terutama dalam kalangan remaja. Okey, mengapa saya memilih untuk menyentuh penggunaan bahasa Melayu tidak formal ini di media sosial? Sebab yang pertama kerana rata-rata perkataan yang digunakan oleh pengguna media sosial itu sendiri akan menjadi ikutan, sebagai contoh dari segi ejaan, ucapan dan sebagainya. Okey, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari segi ejaan lah, sebab seperti yang dikatakan oleh saudari Nur Hanis, ianya telah menyentuh dari segi ucapan. Jadi saya akan menjelaskan dari segi ejaan. Okey, sebagai contoh ejaan dari perkataan terbaik, seperti kita tahu terbaik dieja dengan perkataan TERBAIK dan bukannya dieja dengan perkataan TERBAEK yang sering digunakan oleh remaja di media sosial. Okey, menjurus kepada implikasi, lama-kelamaan pengguna bahasa Melayu tidak formal ini mampu memberikan kesan jangka masa yang panjang dan ianya akan membangkitkan rasa bimbang, akan mencemarkan nilai asli bahasa Melayu itu sendiri, kerana keupayaan bahasa Melayu untuk bertahan dalam kalangan pengguna media cyber ini bergantung kepada keupayaan mereka, iaitu penutur itu sendiri, dalam penggunaan dari segi ejaan, percakapan dan sebagainya. Okey, itu saja yang dapat saya kumpaskan. Jadi saya serahkan kembali kepada Cik Moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung mengenai contoh bahasa tidak formal yang sering digunakan yang telah dihuraikan oleh moderator pada yang kedua. Seterusnya, penggunaan bahasa tidak formal ini tentunya akan memberi kesan terhadap masyarakat kita. Oleh itu, soalan untuk mengupas topik kita pada malam ini, saya ajukan kepada panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Izian Syazwani. Dari pandangan saudari, apakah kesan penggunaan bahasa tidak formal ini? Dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjawab persoalan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalannya adalah kesan, betul? Betul sekali. Okey. Pada pendapat saya, kesan bagi penggunaan bahasa tidak formal ini adalah ia mampu menjejaskan pemahaman dan kerosakan pada perkataan dan bahasa. Hal ini kerana penggunaan kata yang tidak formal ini mewujudkan pelbagai istilah dan kosakata yang baru bagi memudahkan ekspresi seseorang itu. Satu pendapat yang diberikan oleh Nomura pada tahun 2003 menyatakan bahawa pencampuran kod bahasa yang berlaku semasa pertuturan adalah disebabkan penutur ingin mencari perkataan dan frasa yang sesuai digunakan. Jadi individu-individu ini cuba untuk mencari perkataan yang lebih ringkas, lebih mesra atau lebih menarik untuk digunakan dalam percakapan seharian mereka. Jadi di situlah wujudnya bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan baru yang boleh yang biasanya kita dengar. Sebagai contoh, perkataan pisang yang sebenarnya merujuk kepada sejenis buah, namun kini penggunaan perkataan pisang itu mempunyai maksud yang berlainan di setengah kelompok, yang mana merujuk kepada perasaan bosan, muak ataupun jemu. Saya sendiri tidak pasti bagaimana sejenis buah boleh diubah untuk digunakan sebagai meluahkan perasaan. Jadi pelik di situ, tapi benar. Selain itu, kita juga tahu perkataan koyak yang merujuk kepada satu carikan kepada baju ataupun carikan seluar. Ya, kita koyakkan baju macam tu, tapi kini dan baru-baru ini perkataan koyak ini masyarakat kita sendiri labelkan kepada dengan slogan yang senanglah kita sebut, iaitu Israel koyak, yang mana merujuk perkataan koyak itu merujuk kepada perasaan seseorang yang berasa terkesan atau sedih selepas dikutuk dan ditertawakan. Jadi istilah-istilah baru ini akan membawa kepada wujudnya kekeliruan kerana adanya maksud tersirat bagi perkataan yang digunakan. Selain itu, bukan semua orang boleh faham maksud ni tau. Jadi mungkin akan wujud salah faham, berkemungkinan besar akan wujud salah faham antara individu dan individu lain. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Cik Moderator, Cik Bashirah.
Okey, terima kasih. Sungguh padat dan jelas penjelasan saudari. Terima kasih kepada panel ketiga kita atas penjelasan sebentar tadi. Baiklah, soalan terakhir untuk mengupas tajuk kita pada malam ini dengan lebih mendalam ialah apakah yang akan terjadi terhadap kedudukan bahasa Melayu kesan daripada penggunaan bahasa tidak formal ini. Mohon panel kita yang terakhir, saudari Siti Nurifah untuk memberikan penjelasan. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Di atas soalan itu, kedudukan bahasa Melayu akan terjejas. Hal ini kerana bahasa tidak formal seperti bahasa pasar, rojak dan pidgin akan digunakan semeras oleh masyarakat di Malaysia. Hal ini disebabkan bahasa tidak formal akan dianggap hebat dan mengikut perkembangan semasa jika disusulkan dalam berkomunikasi. Sesuai digunakan dalam proses untuk mempelajari sesuatu yang baru, bahasa tidak formal sering digunakan oleh masyarakat untuk memudahkan mereka memahami dan mempelajari sesuatu ilmu. Contohnya, jika waktu pembelajaran, guru juga menggunakan bahasa rojak untuk memastikan pelajar memahami perkara yang diajar. Hal ini kerana para pelajar suka menggunakan bahasa rojak. Oleh itu, para guru terpaksa mengikut perkembangan iaitu menggunakan bahasa rojak. Seperti yang diterangkan oleh saudara Izian, golongan muda terutamanya sangat suka menggunakan bahasa tidak formal seperti koyak dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar sebentar tadi. Terjawab sudah segala persoalan kita mengenai bahasa tidak formal yang telah menjadi lumrah kehidupan seharian kita. Demikian tadi perbincangan kita mengenai tajuk forum kita pada malam ini. Sebagai kesimpulannya, penggunaan bahasa tidak formal telah memberi kesan positif juga negatif kepada masyarakat, generasi serta negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah bijak dalam menggunakan bahasa tidak formal terutamanya ketika dalam penulisan dan pertuturan seharian. Kempen yang dijalankan iaitu kempen Bahasa Merdeka perlu dikekalkan dan dijalankan secara kolektif dan menyeluruh. Sebelum program kita berakhir, kami dari ahli jawatan kuasa pelaksana program ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita kerana telah sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada malam ini untuk membahas serta menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan bahasa tidak formal. Maka lengkapkan sudah program kita pada malam ini. Saya mewakili ahli jawatan kuasa pelaksanaan program ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas penyertaan anda semua dan memohon 1000 kemaafan sekiranya ada kekurangan sepanjang program dan sepanjang saya mengendalikan program pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Dan terima kasih. Tak boleh ya. Soal kupasan kepada slot untuk Kesan penggunaan bahasa Melayu. Kesan apa tadi soalan? Impetus